Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia versus Bangladesh bawah 23, yang mana Malaysia menang 2-0 hasil jaringan dari Alif Izwan. Satu gol yang memang super, memang mantap, memang wow, wonderful, bombastik lah. Dan satu gol daripada Fergus Tierney yang masih lagi belum orang kata apa, puas untuk menjaringkan gol di peringkat bawah 23. So benda ni bagus dan saya mengharapkan konsistensi ditunjukkan oleh skuad Malaysia untuk bertemu dengan Filipina dan juga Thailand nanti, dan mengharapkan mereka boleh untuk menjuarai kumpulan lah, bukan berada di nombor 2. Dan kalau kita lihat pada perlawanan ni, memang Malaysia berhempas pulas, bermandi peluh, struggle sebelum berjaya menjaringkan gol dalam 10 minit yang terakhir. So benda ni memang agak meragukan ataupun agak memberikan satu senaman jantung untuk rakyat Malaysia. Sebab apa? Lawan dengan Bangladesh tu susahnya nak skor. Bukannya sebab apa? Sebab apa nak skor lawan Bangladesh susah? Sebab Bangladesh bermain dengan satu corak permainan yang compact. Mereka bermain secara low block. Mereka memang bermain dengan defense yang sangat-sangat berdisiplin. Malaysia ada ruang, mereka tutup ruang dengan cepat. Mereka tak memberi ruang-ruang yang banyak untuk pasukan Malaysia masuk ke dalam D-box dan melakukan percubaan. Jadi selebihnya pasukan Malaysia berjaya melakukan percubaan dari luar kotak penalti, tetapi percubaan-percubaan tersebut berjaya diselamatkan oleh goalkeeper Bangladesh, dan juga ada percubaan-percubaan yang sedikit tersasar. Jadi boleh dikatakan dalam game ni memang Bangladesh daripada segi defending punya structure memang agak solid lah berbanding pasukan Malaysia punya attacking. Mereka perlukan tingkatkan lagi mereka punya kreativiti, tingkatkan lagi mereka punya corak serangan untuk menghadapi pasukan seperti Bangladesh. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, sebenarnya kalau kita lihat daripada segi corak permainan, apa yang dilakukan oleh pasukan Malaysia, mereka banyak tertumpu kepada gerakan-gerakan di bahagian winger ataupun bahagian wide area lah untuk menyerang. Mereka guna Saravanan, mereka guna Alif Izwan di bahagian kanan. So banyak tumpuan di bahagian kanan dengan bantuan. Kalau di bahagian kiri kita nampak lah yang Saravanan akan banyak dibantu oleh Ruben Tiren yang buat overlap. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pasukan Malaysia ingin mencari player-player yang berada di dalam D-box. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan penempatan ataupun placement daripada pemain-pemain Malaysia ketika pasukan Malaysia melakukan crossing ke dalam D-box masih lagi kurang memuaskan. Contohnya Alif Ikmal sahaja yang ada di dalam D-box untuk menyambut hantaran, dan banyak juga crossing-crossing yang dilakukan agak kurang berkualiti, yang mana daripada segi crossing kualiti boleh lagi diperbaiki. Cumanya untuk game ni saya suka approachment ataupun pendekatan yang dilakukan oleh Coach Ella, iaitu bagaimana beliau meletakkan dua centre back, iaitu Safwan Mazlan dan juga Haris Saikal, dan beliau meletakkan dalam formation yang mana di hadapan dua centre back ni adalah seorang centre back lagi, iaitu Saiful Jamaluddin, yang mana Saiful yang ditugaskan untuk menggerakkan ataupun menjadi connector antara defense department dan juga midfield department kepada Mukairi ataupun Syahir Bashar lah. Jadi Saiful lebih bertindak dalam posisi ataupun ketika dalam fasa menyerang lebih kepada pemain number 6, tetapi ketika bertahan Saiful akan drop untuk membentuk back 3 bersama dengan Haris dan juga bersama dengan Safwan Mazlan. Benda ni positif dan kita boleh nampak lah yang Saiful sebenarnya agak selesa bermain di posisi tersebut untuk menggerakkan bola di kawasan middle ataupun di kawasan tengah, dan juga menjadi connector antara bahagian tengah dan juga untuk cengsat daripada bahagian tengah ke bahagian kiri ataupun bahagian kanan. Jadi benda tu bagus, dan mereka juga meletakkan Saravanan di bahagian kiri untuk bergandingan dengan Ruben Tiren yang bermain sebagai left back untuk membentuk satu combination yang boleh dikatakan menakutkan juga daripada segi melakukan penetrative run dan sebagainya, overlapping dan juga supporting play untuk menembusi bahagian pertahanan Bangladesh. Cumanya macam saya cakap tadi, daripada segi crossing dan juga daripada segi placement pemain-pemain Malaysia di dalam kotak penalti boleh diperbaiki lah. Dan untuk game ni juga, kalau bahagian tengah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh bahagian tengah adalah Mukairi Ajmal boleh dikatakan bergerak lebih bebas di kawasan tengah untuk menjadi playmaker bagi pasukan Malaysia, dan banyak pergerakan-pergerakan
pergerakan yang dilakukan oleh Mukari banyak memberi support kepada kawasan The Central dan juga kawasan half space, dan yang paling penting untuk link up dengan pemain di bahagian hadapan dan juga untuk connect dengan bahagian winger lah. Cumanya daripada segi kreativiti ada kekurangan yang perlu mereka lakukan lah, yang mana mereka perlu bermain daripada segi off ball movement, daripada segi pergerakan tanpa bola. Mereka perlu perbanyakkan lagi untuk sentiasa membuka ruang supaya pemain-pemain Malaysia boleh melakukan penetratif ataupun melakukan penetration ke arah gawang pasukan Bangladesh dengan lebih better. Ataupun lawangan Filipino nanti mereka perlu ada idea yang lebih kreatif untuk beat pertahanan yang agak kompleks. So benda ni yang kita perlukan, dan penglibatan daripada Syahir Bashar, dia perlu untuk membentuk satu chemistry yang lebih baik di bahagian tengah bersama dengan Saiful dan juga Mukari Ajmal. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan bahagian tengah kita tak ada combination yang agak bagus, sebaliknya lebih kepada individual teknik yang orang kata apa, diharapkan. Jadi lebih banyak kepada individual play lah yang dilakukan di bahagian tengah berbanding untuk mereka melakukan one two passing ataupun bergerak as a team. So benda ni kita perlukan dalam skuad bawah 23 untuk mereka bermain secara berpasukan dan nampak lebih efektif dalam pergerakan bersama dengan rakan-rakan. Jadi benda ni yang perlu kita utamakan untuk skuad kebangsaan bawah 23. Dan kalau kita lihat untuk game ni, Alif Ikmal Rizal sebenarnya adalah seorang striker yang bagus. Dia berjaya untuk meletakkan diri dia dalam posisi yang bagus, positioning dia bagus, dia punya reaction toward the ball bagus, error duel bagus kan. Jadi untuk game ni dia ada satu gol, tapi gol tu dikatakan offside. Saya pun pelik, bola tu kalau lihat daripada angle yang lain, Alif Ikmal tu sebenarnya berada dalam posisi yang tak offside pun, tetapi boleh dikatakan referee kata offside. So sayang lah. Tetapi Alif Ikmal sebenarnya adalah player yang bagus di bahagian hadapan. Jadi kita boleh nampak yang sebenarnya Malaysia ada numbers of players yang berkualiti. Contohnya macam Alif Izzuan. Untuk game ni Alif Izzuan is very good player daripada bahagian kanan masuk ke tengah, yang mana boleh saya katakan kalau Alif Izzuan bermain lebih kepada shadow striker ataupun lebih kepada attacking midfielder, maka saya boleh katakan he is one of the best player. Sebab untuk game ni dia ada melakukan percubaan dari luar kotak penalti, satu kena save oleh goalkeeper dan satu lagi menjaringkan gol. So benda tu marvelous. Jadi kalau kita fokuskan point kepada Alif Izzuan untuk diletakkan sebagai satu position sahaja untuk dia fix at the position, saya rasa Alif Izzuan can be better player. So bila dia main kat more to narrow di bahagian tengah, maka dia boleh buat something yang lebih efektif untuk bahagian serangan, dan mungkin dia boleh jadi link up play untuk Alif Ikmal berbanding dia bermain di bahagian kanan. Sebab apa? Bahagian kanan dia selalu juga akan masuk ke bahagian tengah kan. So benda ni yang kita nak. Jadi itu yang kita boleh katakan untuk skuad kebangsaan Malaysia lah. Dan untuk Fergus Stanley, bagi saya he is one of the complete striker. Dia ada physical, dia ada hold up yang bagus, dia boleh control ball, dan dia juga ada kesenangan untuk melakukan finishing yang bagus. Kita tengok bagaimana gol yang dijaringkan oleh beliau, satu clearance dilakukan oleh pertahanan Malaysia, dia ligan bola tu, dia tenang, dia bawa masuk dalam di box, dia shoot. And jadi benda tu yang kita nak daripada seorang striker. Macam tu lah kita nak untuk corak permainan dalam 10 ke 15 minit terakhir. Macam tu lah kita nak Malaysia main dalam perlawanan menentang Filipino. Kalau tak, memang sukarlah kita nak progress the ball, kita nak bermain. So kena tanamkan diri untuk bermain as a team. Jadi benda tu yang penting untuk skuad bawah 23. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.